Kenapa it is okay, kenapa bukan satu-satu kesalahan untuk peguam mewakili anak guam? Maksudnya saya rasa banyak orang tak faham benda tu. Tak faham Phrase tak? yang biasa apa dia? Phrase yang biasa. Sebelah kaki masuk neraka. Tapi kenapa sebelah? Nak masuk ada dulu. Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi dalam episod 2 kita, part 2 bersama dengan orang yang sama lah. Of course, Tun Laila dah explain. Panjang lebar dia explain, kita nak sambung lagi explanation dia. Aku nak tanya, Mak Nur ni sebenarnya walaupun dia bekerja dengan I boleh kata kawan jugalah, tapi kita tak pernah lah macam secara personalnya kita rapat lah kan. Tapi kita pernah lah jumpa di 1-2 event. Betul. Cuma tak dapat nak tanya in person. So sekarang ni Mak Nur nak ambil peluang nak tanya. Ni takut. Benda ni pernah lalu FYP Mak Nur dulu. Tapi I tak tahulah sangat cerita dia. Cuma sepanjang you dekat social media ni, nak tanya kan, ada tak tahap cyberbully tu bukan sekadar type je, disusuli dengan ugutan-ugutan ke, disusuli dengan macam nak ambil tindakan kat you ke lah, ataupun nak ugut you lah, simply nak ugut you ke, ataupun nak bagi tahu bos ke, ada tak? Oh my god, ada banyak. Ada tak? Banyak. Maksudnya ada tak beyond sekadar keyboard warrior? Ada banyak. Ada? Banyak. Okay, first Laila rasa Korang ni pembuli betul okay. Laila rasa kalau Laila listkan, kita cuba listkan lah. Okay. Ugut bunuh ada. Ya Allah, ugut ya bunuh Tuhanku. ada. Tapi soal Dia Laila tahu? rasa no, because it's on social media. Okay. And because when you are working in criminal field kan, that's somehow lah macam biasa untuk Laila. Bukan nak kata biasa, tapi macam takut kan kalau dia dapat Dia takut. Macam Laila, kau tanya Laila personally, masa mula-mula awal-awal dulu takut lah. Tapi bila dah banyak kali terima, and yang bagi ugutan tu pula budak-budak fake dengan account orang-orang macam tu lah. yang Fake account ke account yang betul? ada yang real, ada yang fake account pun ada. Tapi I just take it as macam, because bukan nak menunjuk, tapi I have my defense skill. Laila tahu, I do know some sparring. Macam mana you nak buat lah. Yes. Okay. So Laila, I'm not really scared. Tapi of course untuk perempuan, masa mula-mula tu Laila memang takut lah. That's another reason kenapa Laila belajar taekwondo. Okay. Another thing. Okay, tu ugut bunuh biasa. Okay. Ugut nak pergi rumah kau biasa. ROGOL ada tak? Apa dia? ROGOL. Tak ada pula. Pelik juga kan, kenapa aku ni. Tak adalah. So Tak far ada belum pula. lah. Maksudnya bunuh adalah. Tak Okay. ada. Tapi sexual harassment adalah. Adalah. Oh, bukanlah okay. rogol, tapi sexual harassment ada. Okay. Bunuh ada. Nak datang rumah ada. Nak jumpa bapak ada. Nak nak bagi tahu bos engkau pun ada. Semua adalah. Yang Mak Nur kata tu pasal Macam sampai nak ugut kan, nanti aku nak bagi tahu apa Ada, jabatan peguam ke apa Ada. sebab kau ni asyik main Facebook je asyik main TikTok. Facebook, asyik main TikTok je kau ni semua. Ada. Ataupun dia create cerita ke Ada. untuk menjatuhkan career you. ada. Masa bos Laila sendiri, dia tahu yang banyak peguam komplain dekat dia, kata Tun Laila ni staff kau ke? Dia orang komplain dekat bos Laila sebab dia orang ingatkan yang bos Laila tak setuju dengan apa yang Laila buat. And bos Laila dengan Laila, we separate our personal life. You know, Okay, macam kita betul. orang tak, our personal life Yelah, is beza lah. Jadi bila dia orang kata pasal Laila, so bos Laila tanya, oh pasal video yang mana ni? Kalau video personal, I'm not interested. Kalau video pasal undang-undang, yes, I am interested because that's my staff and she represents my firm. Okay. So kalau benda-benda tu, my boss akan pay attention lah. Dan selalunya yang pasal undang-undang ni memang Laila akan pass, sebab benda yang Laila explain tu sangat basic. So apa yang Laila cakap tak salah lah. Okay, maksud biasanya you ulas benda yang dah settle lah, ataupun you cakap ataupun basic. bukan nak cerita pasal siapa salah siapa betul tak? Betul. So ada je yang ugut nak mengadu dekat bos ada, nak bagi tahu bapak ada, nak take action pun ada. Nak take action. So masa tu Laila chambering. Okay. Masa tu kita peguam dalam kamar, dan untuk peguam dalam kamar ni ada beberapa restriction lah. Maksudnya because you baru peguam pelatih kan. Dia macam houseman kalau doktor tu kan. Okay, untuk houseman 2 tahun kan. So untuk chambering ni 9 bulan. Okay. So masa tu Laila tengah chambering, and Laila diugut untuk block Laila punya chambering. Okay, chambering ni basically bila you punya proses, I'm not sure whether housemanship ada ke tak macam tu, or intern, I'm not sure. Tapi kalau untuk peguam, bila you dalam chambering, ada beberapa perkara yang you tak boleh buat, dan kalau you buat, beberapa orang, individu ataupun kumpulan boleh take actions against you. Maksudnya dia boleh complain nama you dekat bar, and basically you punya chambering
disekat lah, dicabar dan disekat. Lepas tu tak boleh praktis Tak dah? boleh jadi peguam. Langsung? Maksudnya, yes, because Ke dia macam extend macam tu je? possible juga. It depends on the How keputusan. severity lah. Macam Yes. sejauh mana keterukan komplain tu lah. Betul. Tapi usually memang kalau ada complain against you dan ada orang membantah you punya latihan dalam kamar, bila ada orang bantah, maksudnya you are not qualified to be a lawyer. You know? Ada sampai tahap macam tu Yes, you have to have your chambering. You have to complete your chambering for you to become a lawyer. If you don't complete your chambering, if people challenge your chambering, basically kita tak boleh jadi peguam lah. So ada je yang cabar Pernah Laila buat macam punya tu? peguam. Ada yang cabar like, nak block Laila punya chambering sebab fitnah. Dia memfitnah Laila, cakap yang Laila ni sekian-sekian dengan saksi, Laila ni sekian-sekian, Laila maki hamun dia dekat mahkamah, Laila ni macam-macam lah yang dia fitnah Laila. So dia kata kalau Laila tak datang minta maaf dengan dia akan dia ada peguam. So dia kata yang dia akan contact peguam dia untuk cabar Laila punya chambering. Tapi Gitu. benda tu sekadar cakap-cakap je lah, tak jadilah. Maksudnya dia ugut-ugut je lah. Alhamdulillah tak jadi. Mungkin sebab Laila I defend myself. Once Laila dapat info tu, once Laila dapat ada orang bagi tahu Laila yang Laila betul ke ni, ada orang kata Laila sekian and dia suruh Laila minta maaf, kalau tak dia akan cabar Laila punya chambering, dia akan bantah Laila punya chambering. So that's a very serious matter to me because I was only a kid, you know. Betul. Laila cuma budak chambering kan. So that's very serious and I defended myself lah. I am that type. Time tu belum habis chambering lagi lah maksudnya. Belum. I was in my chambering era. Lepas tu Laila buat video lah. Laila rasa itu kot video yang mungkin lah. Laila buat tak 2 tahu video detail sangat tapi nampak lah macam apa benda ni macam tu lah. Laila buat 2 video sebab tak boleh nak time tu TikTok tak boleh nak sekali. So Laila buat 2 video explain keadaan tu. Explain lagi Laila. Explain lagi. Kerja dah nak explain. Hal pula aku tak dibayar tau untuk explain ni. Maksudnya benda tu akhirnya Laila basically apa yang dia fitnah tu Laila counter satu persatu lah sebab Laila pernah jumpa dia dekat mahkamah. So Laila katalah kejadian yang fitnah ni apa Laila punya explanation. begini. Okay. So maybe that's why dia tak proceed lah because they know orang-orang tak simply percayakan dia orang. Apa yang Laila cakap ada orang percaya kan Laila. Okay. So that's just it lah. So tak ada cabar pun lah. I'm that type. You try to challenge me, I'm going to face you head on. So don't try. Walaupun dia sopan-sopan kan, walaupun dia sweet-sweet, tapi kalau Sweet lah. kalau kau hajar, bagi jugalah macam tu lah. Bagi juga. Sometimes they deserve it, you know. Like I said lah. Betul. Kita Laila, okay, nak cakap sikit Okay. Orang selalu nampak sebab Laila ni rendah. Laila kecil orangnya. So orang selalu kata macam Laila ni macam someone yang very sweet, macam orang kata Muda mungkin pula tu. macam Kan? nampak macam budak-budak kan. But Laila is only sweet to you if you are being sweet to me. If you are being rude to me, I will give you exactly what you deserve and Yelah, more. betul. So kalau orang kata kat Laila, Laila tu nampak je baik tapi sekian. I don't deny that. Maybe you deserve that. Maybe what you did Adalah to me. tapi tu kenapa? Betul. Bukan sahaja nak bertapi-tapi, bukan sengaja nak kena macam tu kan. Betul. So kalau you rasa yang I ni perangai I buruk, maybe I memang tunjuk perangai buruk I dekat you sebab you deserve that. Kalau you tengok I sebagai seseorang yang very sweet, very baik, maybe because you are being nice to me, I reciprocate. I will treat you accordingly. Kalau you treat I macam tu, I bagi you exactly that. Yelah, takkanlah orang nak buat jahat dengan kita tiba-tiba nak berbaik-baik belakang Tak kau. boleh weh. Tak boleh buat. Sama-sama tak boleh macam tu leh. Betul. Orang kata buat baik pada buat jahat jangan Sekali. Kita buat 2 kali. Buat jahat jangan buat sekali, buat 2 kali kat dia. Okay. Lepas tu yang kebetulan Laila cakap pasal chambering kan. During you chamber tu kan, during jadi chambering tu kan. Kan lama juga kan you dalam TikTok dengan waktu you chambering tu kan. Bila mula daripada bulan pertama ke ataupun dah nak towards the end dah? Sebab yang Laila punya video tu start viral because Laila punya first mitigation during chambering. So Laila boleh kata awal-awal chambering jugalah. So waktu you dah famous kat TikTok sebagai chambering punya student, you punya boss yang dekat firm tu okey tak? Diorang tak Bos Laila dia ada tak macam kau ni jaga-jaga sikit nanti aku law firm aku pula yang kena sikit ada tak?
Boss Laila because she's also Sebab on orang ingat you lawyer kan time tu social kan? Ada tak? Ada. Kan? Banyak orang ingat lawyer kan? sekejap. Masa tu Laila chambering Oh, Laila punya master. Masa chambering kita tak panggil boss. Kita panggil master. Okay. Master Laila very sempoi. Dia okay je? Master Laila macam sama jugalah. I think that's just how senior lawyers are. Yang Laila rasa kalau benda tu personal, then it's personal lah. I'm not interested to know. Tapi kalau you buat sesuatu yang boleh memburukkan nama firm I, then tak boleh lah. So masa tu Laila chambering tu, my master okay je. Sebab basically apa yang Laila cakap on social media tu rata-rata basic and personal. Pasal personal life Laila. So tak ada pun masa Laila tak dia tak ada kena-mengena dengan kerja lah maksudnya tak kan. Dia sangat sempoi. Dia bagi je kalau Laila record dia pun okay je. Ya. Ada orang cakap terpaling lawyer kat time tu? Masa tu ada lah. Sebab kita chambering masa tu. Lepas tu you dah cakap pasal undang-undang. So orang kata macam like lah baru budak chambering nak explain pasal law. Padahal kalau you belajar dekat law school, you belum graduate pun lagi, you boleh je cakap pasal law because that's literally what you learned. Betul lah. Apa yang Laila cakap tu, apa yang Laila belajar. Bukannya kau komen pasal kes yang sedang berjalan ke, kau nak tiba-tiba berhujah sana sini ke. Betul. Kan? Bukannya Laila macam like okay, pendapat aku ni melebihi hakim di Mahkamah Persekutuan. Betul. Tidak. Adalah. Laila cakap apa yang very basic kan. Ada je yang cakap terpaling peguam. Even from senior lawyers pun ada. Ada je. Ada je lah yang macam tak suka lah. Ada senior lawyers, ada junior lawyers pun ada, yang chambering pun ada. No, we just cannot satisfy everyone. You know, yang senior lawyers tu, kenapa diorang tak suka Laila? Sebab Laila junior. Dan Laila Sehingga sekarang ada? Adalah juga yang masih yang Ada. Tapi kan Mak Nur rasa kan perasan tak dulu, I tak tahulah dulu sebelum wujudnya social media yang meluas ni kan, lawyer punya tugasan ataupun siapa lawyer tu ataupun kes undang-undang kan, kita macam limited kepada macam surat khabar, berita je tau. Tak pernah lah sangat kita tahu lawyer tu nak dia kena kecam. Tapi bila tak tahu ni pandangan Mak Nur, bila wujudnya social media ni, lebih ramai orang tahu kerjaya peguam tu apa. Sampai kan peguam Mak Nur rasa banyak kat kena kecam berbanding dengan dipuji lah. Contohnya macam kalau kau membela, kau jadi peguam memanglah peguam bela kan, membela sesuatu kes, kau siap lah kau. Berbanding dulu macam contohlah kalau zaman dulu engkau jadi peguam bela kepada pembunuh kerat 18 ke kerat 20 ke tanam dan simen ke, tak ada siapa tahu kau peguam kan. Tak ada siapa pun kecam kau. Tapi sekarang ni kalau yelah social media kan, kalau dah nampak kita you terlihat mewakili mana-mana pihak yang mungkin pada awam rasa orang tu bersalah, kena lah kau. Betul. So susah kan. You rasa macam mana? Laila, okay, benda tu memang sangat biasalah. Soalan I nak you explain kat diorang kenapa it is okay, kenapa bukan satu-satu kesalahan untuk peguam mewakili anak guam. Maksudnya I rasa banyak orang tak faham benda tu. Phrase yang biasa apa dia? Phrase yang biasa, sebelah kaki masuk neraka. Tapi kenapa sebelah? Nak masuk ada dulu. Ya, betul. Tak payah you tak payah tunggu chambering pun. You tak payah tunggu you jadi peguam. You cakap je yang you ni pelajar undang-undang, dah orang kata, oh ya ke, you nak kerja sebelah kaki kat neraka ke? Common. Common. Pada pendapat Laila, first, it's not your job untuk menerakakan orang. Okay. Yang kedua, because you tak faham, Laila yakin kenapa you boleh cakap macam tu, kenapa you boleh menerakakan orang, simply because you tak tahu kerja peguam macam mana. You tak tahu semua peguam, you tak tahu yang bukan semua peguam pergi ke mahkamah. Bukan semua peguam yang argue dekat dalam court. Bukan semua peguam yang membela orang yang salah. Betul. Ada je peguam syariah, ada peguam hartanah, ada peguam syarikat. Yang pergi mahkamah ni adalah litigators. Peguam yang pergi mahkamah. Contohnya untuk civil, syariah dengan jenayah ni lah. Tiga ni je lah kaki masuk dalam neraka. Belum. Belum. Bukan. Okay. Untuk peguam ni, selain daripada dia membela, dia bukannya tak semestinya menegakkan benar yang basah. Bukan. Contohnya kalau orang tu dia memang buat benda tu. Dia memang bersalah. Dia dah mengaku dah dengan kita memang dia buat benda tu. Okay, tapi kita nak pastikan kita mewakili dia sebab dia ada hak untuk diwakili peguam. Itu adalah hak dia sebagai manusia, rakyat Malaysia. Yang kedua, kita nak pastikan sama ada hukuman yang diberikan pada dia adalah setimpal. Kalau tak ada maksudnya peguam, ada contoh balance lah. Contoh kalau you mencuri, kan, you mencuri biskut tu kesian sangat. You mencuri emas lah. You mencuri emas,
untuk bagi anak you makan. Okey. Okay, so sebab di belakangnya memang sangat kesian. Okey. Okay. Tapi perbuatan tu salah. Perbuatan tu memang tapi salah dan di dia dah sebaliknya mengaku kan. dah. Okey. Dan dia dah mengaku dah dengan kita. Dia memang curi emas ni sebab dia perlukan duit yang sangat banyak untuk bayar Along dan untuk bagi anak dia makan. Along tu pula suami pinjam. Suami jahat, suami pukul dia, suami lari. Faham tak? Okey. So, memang kesian lah. Tapi adakah setimpal untuk dia curi emas yang katalah dalam 2 gram. Okey. 2 gram je emas yang dia curi dekat kedai tu. Setimpal tak untuk dia dihukum 10 tahun penjara? Kalau tak setimpal, itulah tugas peguam untuk mewakili dia dan bagi tahu mahkamah kenapa hukuman yang diberikan ni adalah bukan tak setimpal, perlu adalah terlalu berat. Macam itulah. Terlalu berat. So tugas peguam adalah untuk kurangkan untuk hukuman dia. Tu contoh. Kalau membela ni pula ada peguam boleh pilih anak guam tau. Peguam boleh pilih kalau you rasa macam bos Laila dia tak ambil kes rogol because personal belief dia tak buat lah because she fights for women and kids. Okay. So peguam boleh pilih kes apa yang dia nak buat, apa yang you nak buat. So kalau peguam tu ambil certain case, kalau dia rasa yang okay, dari apa yang you cerita, I rasa you tak salah. I rasa apa yang kita boleh arguekan on this side and that side. Okay, sebab you kata dekat I yang you tak salah dan you dikhianat ke apa benda, so kita akan bela you. Contoh, ada juga peguam, jenis-jenis peguam yang dia ambil kes tu dan dia akan attack on other things. Contohnya macam okay, memang you salah tapi dia pun salah juga. Contoh, memang you salah tapi dia pun ada salah, dia pun ada contributory kepada kesalahan kau tu. Kepada kesalahan tu. So kita akan attack kat situ. Ada juga. So apa-apa maksudnya bukanlah kita nak pada pandangan netizen rasa bila nampak peguam membela orang yang tertuduh, dia orang terus buat kesimpulan bahawasanya kau nak melepaskan orang tu daripada kesalahan. I rasa macam tu lah kot. Dia orang nampak macam tu. Tapi kadang-kadang mana tengok dia macam selektif tau. Contoh kalau macam orang yang tertuduh tu adalah sosok-sosok yang cantik. Tak tahulah cantik. Orang kata skeptikal. Macam contohlah orang yang tertuduh tu nampak sosok-sosok yang digemari lah. Apa peguam tu tak kena tau. Tak ada orang kena. Contoh macam agamawan ke. Faham tak? Aku tak pernah tengok peguam yang mewakili mana-mana agamawan yang mungkin dituduh dalam isu yang sama, yang jenayah juga, tapi peguam tu tak kena pula. Yang kena tu Naila juga kena. Kadang-kadang kes tu peguam lain tau yang handle. Tun Laila tolong explain. Bila Tun Laila dah explain untuk just educating the public, you kata Tun Laila ni lebih lagi daripada peguam yang handle kes tu. Faham tak? So Laila macam penatlah dia nak explain nak. Laila rasa kadang-kadang orang yang peguam yang handle kes-kes ni, okay, I cannot deny that there is skeptical. Contoh, memang lumrah manusia nak tengok orang-orang yang cantik lah. Kan? Orang-orang yang handsome. Memang lumrah manusia macam tu. Jadi, dia kebiasaannya kalau orang tu handsome ataupun cantik, kebiasaannya orang akan ada cakap, oh kesiannya dia tiba-tiba. Macam tu. Walaupun sebenarnya adalah pembunuh bersiri. Ya betul. Kalau orang tu muka pecah rumah, belum disabitkan bersalah, besar pula fire kau. Kau sial lah, walaupun kau tak buat apa-apa, kau akan dihina dulu. Hina dulu. So macam tu. Dan mungkin kenapa peguam kes-kes tu diorang tak dikenali, mungkin sebab diorang just tak dikenali lah. Macam sekarang ni kita memang on social media. Kebetulan pula. So mungkin dia punya orang tahu dia sebagai sosok peguam yang ternama adalah melalui cakap mulut. Orang kata yang dia memang hebat apa semua tu. So mungkin cakap mulut. Kalau dia publicizekan diri dia on social media, baru orang tahu macam tu. So tapi itulah price yang kena bayar kan? Itulah, that's the price that you have to pay. So Laila just berdoa semoga Laila ni, because Laila kan start tanpa sengaja. So betul, nak patah balik macam tak boleh. Tak boleh dah. Betul. So apa yang Laila boleh buat is just restricting myself lah. Jadi kalau ada kes-kes yang viral, kalau benda tu orang cuma spekulasi je, benda-benda macam tu, Laila tak ulas lah. Tapi kalau benda tu memang menyerongkan pandangan dan pemahaman masyarakat, Laila rasa yang I have to say something. Tiba rasa macam bertanggungjawab. So kesimpulannya bukan sebelah kaki kat neraka lah. Masih lagi di bumi. Masih di bumi. Jangan menerakakan orang. Kita tak tahu kok akhirat. Tapi kadang-kadang I rasa sebab tak kena kat batang hidung sendiri. Betul. Yes, betul. Satu lagi. Selagi Laila percaya benda ni dan Laila selalu bagi tahu my juniors. People will always hate lawyer until they need one.
Selagi you tak difitnah, selagi you tak kena hadap dengan mana-mana pertuduhan, di mana you tak buat pertuduhan tu, selagi itulah you akan benci peguam. Tapi kalau tiba-tiba kena kat batang hidung you, orang fitnah you sekian-sekian, you contoh dekat dalam LRT kan, sempit-sempit ni you macam tu laga dengan perempuan, dia buat report polis kata you cabul dia. Selagi you tak kena macam tu, selagi tu you akan benci peguam. Once you dah kena, barulah terhegeh-hegeh nak cari peguam. Betul. Kadang-kadang bila kita tak berada di tempat tu, barulah you boleh cakap lah. Kan? Betul. Mano pun kadang-kadang cuba untuk macam menyelami hati nurani seorang tu, sebab kadang-kadang kita tak tahu. Kita memang tak tahu, walaupun until orang tu proven guilty lah, dan barulah kalau nak keluarkan kenyataan ke apa. Tapi kadang-kadang makna beringat juga kalau nak cakap-cakap something ni, sebab kita bukan nak cakap kepada orang tu. Kadang-kadang makna ingat orang tu ada family tau, faham tak? Betul. Kita memang orang tu dah dihukum dah. Tapi yang kalau contoh kau kata ke orang tu yang secara public sangat, makna tu bayang mak bapak dia baca, family dia baca. You lupa yang orang tu dia ada keluarga, dia ada anak-anak. Kalau you nak hukum, you hukum dia je. Sebab dia dah kena hukum dah. Sebab kadang-kadang keluarga dia pun, keluarga dia tak salah, you know. Keluarga dia tak tahu pun dia buat macam tu. Betul. Sebab Makno cakap macam tu, sebab Makno ni dah start dah jadi parents kan. Kita ni macam mana nak cakap, mak bapak memang macam tu lah. Walaupun macam mana pun anak dia kan, kalau orang kata kat anak dia, dia mestilah akan rasa terkesan. Apabila nak kalau kes tu macam memang famous kan, kes tu memang very macam hangat diperkatakan. Betul. Tiba-tiba orang kata lagi mak bapak tak ajar lah apalah semua kan. So I rasa sebab tu lah Makno agak restrictkan juga tau. Sebab Makno kebetulan pula memang ada Makno ada kes macam, bukan Makno ada kes, maksudnya Makno directly pernah involve dalam kes yang kes jenayah lah, as a family member. So I faham tau perasaan tu. Kita mula-mula tak tahu. Tapi Makno nak tanya, antara peguam dengan DPP tu sebenarnya peguam juga ke? Bukan nak explain sekarang ke kita nak explain dekat slide slide yang lagi. seterusnya? Ada satu lagi. Ada satu benda yang nak tanya pasal DPP dengan peguam. Itu untuk part 3. Okay, itu saja. Bye-bye. Assalamualaikum.